Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fizah Munirah Maharab dalam Buletin Ukas edisi petang 21 Julai 2020. Tumpuan berita, operasi sanitasi bas dan van sekolah perlu dilakukan pengusaha bas bagi mematuhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP susulan pembukaan semula sesi persekolahan sepenuhnya pada 23 Julai ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin semasa ditemui media selepas menghadiri taklimat sanitasi bas sekolah di Miri pada Isnin berkata, operasi sanitasi bas ini diwajibkan sebelum beroperasi dan semua penumpang termasuk pemandu perlu memakai pelitup muka serta melakukan pembersihan bas dan van setiap tamat waktu operasi harian. So that's why we want to make sure all this. We have already given the SOP earlier on. Now we want to ensure that they understand what the SOP is about, and also want to show them how they should sanitize the buses. It's very important. Datuk Lee turut menyeru kepada dua buah persatuan bas sekolah bahagian Miri iaitu Persatuan Bas Sekolah Bandaraya Miri dan Persatuan Tuan Punya Bas Sekolah Bahagian Miri supaya menyampaikan mesej pematuhan SOP pengoperasian bas sekolah kepada kesemua ahli-ahli persatuan. Dalam perkembangan lain, seramai 384 pemandu bas sekolah di seluruh Sarawak bakal menerima bantuan khas berjumlah RM600 dari Kerajaan Sarawak pada minggu ini bagi membantu pengusaha bas untuk berdepan krisis ekonomi dan sosial akibat pandemik COVID-19. Berita seterusnya, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli pada Isnin telah menerima kunjungan hormat daripada Komander Brigade Sarawak, Pasukan Gerakan Am PGA, Polis Diraja Malaysia yang baharu, SAC Manca Ata. PGA Sarawak adalah salah satu organisasi yang aktif dalam usaha untuk menolak rasuah dan meningkatkan integriti dalam kalangan anggotanya. SAC Manca menggantikan Datuk Kau yang telah dilantik menjadi Timbalan Ketua Polis Johor. Turut hadir ialah ACP Hakimal, Timbalan Komander dan pegawai-pegawai kanan Brigade Sarawak PGA. Beralih ke perkembangan di daerah Limbang. Dalam membawa agenda transformasi ekonomi digital, Kerajaan Sarawak kini sedang melaksanakan pembinaan menara telekomunikasi di seluruh Sarawak termasuk di Parlimen Limbang, merangkumi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota dan Dun Batu Danau. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail selepas mengadakan lawatan ke tapak projek Menara Telekomunikasi SKMM MCMC di Kampung Tegarai pada Ahad berkata, terdapat dua agensi utama yang melaksanakan pembinaan menara telekomunikasi iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA di bawah Kerajaan Sarawak. Dan bagi daerah Limbang yang sudah siap dibina di bawah MCMC 9 buah dan yang sedang dalam pembinaan sekarang ini termasuk di sini 3 buah. Dalam perancangan banyak lagi lah dalam perancangan sebab kawasan daerah Limbang ni memang besar lah dan kita memang mempunyai masalah telekomunikasi ini dan sekarang ini telekomunikasi telah pun diletakkan di bawah keperluan asas juga. Beliau yang juga Adun Bukit Kota menambah, projek pembinaan menara telekomunikasi di Kampung Tegarai merupakan projek di bawah SKMM. Bagi di Tegarai ini sedang dalam pembinaan, dijangka siap pada penghujung September tahun ini lah. Tak lama. Tapi memang alasan MCO selalunya lah. Dan kos di sini dalam lingkungan 1 juta sebab masalah pengangkutan dan sebagainya. Dan selepas ini MCMC telah pun membuat perjanjian dengan Telco, Telecommunication Company, service provider iaitu Digi. Ujarnya lagi, masalah tiada liputan telekomunikasi bagi penduduk Kampung Tegarai, stesen pertandingan Kubong dan sekitarnya akan selesai apabila siapnya pembinaan tersebut dan adanya pembekal Telco Digi. Berita selanjutnya.
Susulan daripada kejadian kebakaran rumah panjang Lanting Depong pada 18 Julai lepas, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai bersama rombongan telah meninjau tempat kejadian dan melawat mangsa kebakaran. Selepas mengadakan tinjauan ke atas penduduk rumah panjang Lanting Depong pada Isnin, Datuk John Siki yang juga Adun Kakus memberitahu pihak Pusat Khidmat Dun Kakus akan membantu penduduk dalam membersihkan kawasan rumah panjang yang terbakar dan menembok tapak yang sedia ada. Kebakaran itu telah menyebabkan rumah panjang yang didiami 135 orang di 18 pintu hilang kesemua harta benda dan turut memusnahkan keseluruhan rumah panjang tersebut. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan bantuan wang tunai berjumlah RM1,000 kepada setiap ketua bilik yang terlibat dan menyampaikan barang keperluan makanan. Berikutnya, dilema dihadapi ibu bapa setiap kali menghantar anak ke SK Bawang Asan kini selesai dengan siapnya kerja-kerja menaik taraf jalan yang menghubungkan rumah panjang ke sekolah berkenaan. Menurut Senator Robert Lau Hui Yu, jalan sepanjang 2 km yang telah disiapkan Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS akan memberi keselesaan kepada para ibu bapa, pelajar dan guru yang berulang-alik menggunakannya. Ini masalah sudah lama. Ini jalan tidak cukup luas. Dan ada satu tempat di tempat pusing itu simpan, dia itu tanah ada runtuh. Dia itu peak soil lah. So ada minta kita Majlis Daerah Luar Bandar Sibu dapat kasih buat bagus ini jalan. So kali ini kita sudah buat lah. So petang kita sama Gubernur Kaunselor turun Padang pergi cek dia punya kerja sudah habis. Seluruh punya jumlah belum sampai 0,5 juta lah, 400 lebih ribu. Kerja 1 bulan lebih. Semasa meninjau jalan itu pada Ahad, Robert memberitahu pihaknya akan menaik taraf 2 lagi jalan di sekitar kawasan itu yang sering mengalami masalah banjir menggunakan peruntukan pada tahun hadapan. Berikut pula, proses pembayaran fasa kedua dan ketiga BSH 2020, BPN dan BKSS bagi yang tidak mempunyai nombor akaun di Dewan Sukan Tatau berjalan lancar. Sejumlah 1,654 penerima BSH dan BPN serta 291 penerima BKSS dari kawasan daerah Tatau hadir dan menerima bantuan tunai yang diadakan selama 2 hari bermula Sabtu hingga Ahad. Turut diadakan pengesahan waris BK29, pengesahan nombor siri BK28, pertanyaan dan semakan serta pembukaan akaun baharu. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.